Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidna ilma warzuqna fahma amma ba'd. Alhamdulillah, kita rafakkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala di atas segala rahmat dan kurniaannya. Pada petang ini kita masih lagi diberikan peluang dan keizinan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk dapat kita menyambung semula bagi pengajian kita pada petang ini. Dan insya-Allah kita akan sambung perkara yang ketiga bagi tadabbur ayat yang ke-15. Sambungan tempoh hari berkenaan dengan beberapa amalan yang membantu untuk melihat Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat. Sebahagiannya saya ada sebutkan sebelum ini beberapa amalan tersebut, jadi kita sambung sajalah ya. Baik, antara amalan yang seterusnya adalah mengikhlaskan amalan. Ikhlaskan amalan dalam perkara dan pekerjaan yang dilakukan. Adapun amalan yang diikuti dengan riya, ujub, takabbur, maka ia adalah amalan yang tertolak dan amalan yang tidak menjadi sebagai asbab untuk membantu mereka melihat Allah Ta'ala di hari akhirat. Ini berdasarkan kepada ayat Al-Quranul Karim dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Allah Ta'ala berfirman, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Barang sesiapa, kata Allah, yang berkeinginan, yarju, berharap, liqa'a rabbih, untuk dia bertemu dengan Tuhannya. Maksud bertemu ni, bila bertemu pasti berlakunya melihat. Jadi, siapa yang ingin bertemu dengan Allah pada hari akhirat, dapat berjumpa dengan Allah, selain daripada dia dapat menatap dan melihat Allah Subhanahu Wa Taala, maka kata Allah, falyamal amalan salihah, hendaklah dia mengerjakan amal yang salih. Dia kena banyak buat amal yang salih. Tapi bukan sekadar itu, Allah menyatakan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan janganlah ia menyemutukan bagi Allah itu pada amalan yang dia kerjakan dengan sesuatu yang lain. Maknanya tidak ada pada amalannya itu sifat riya, syirik, ujub dan takabbur. Baik. Kemudian antara yang lain pula adalah bersabar dengan solat yang khusyuk. Antara amalan lain adalah meningkatkan kesabaran serta memelihara solat dan berusaha untuk khusyuk. Ini saya dah sebut dah dalam kelas kita minggu lepas. Saya dah ada sentuh tentang solat yang khusyuk. Cuma yang saya tak sentuh kat sini adalah sabar. Yang saya ada jawab soalan daripada Anti Zaini saya tentang bagaimana nak khusyuk. Jadi antara tambahan di sini adalah sabar. Mereka yang banyak bersabar, maka nilai sabar itu akan menjadi gantian pada hari akhirat dengan didekatkan baginya atau dipertajamkan baginya pandangannya untuk dia melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Baik. Ini berdasarkan kepada ayat Al-Quranul Karim di mana Allah Ta'ala menyebutkan dalam suratul Baqarah ayat yang ke-45.
wasta'inu bis-sabri was-salah. Dan minta tolonglah wahai orang-orang beriman dengan banyakkan kamu bersabar. Dan ayat 46 Allah sambung, allazina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Siapa yang banyak sabar tu, kenapa mereka bersabar di dunia? Kerana dengan sabar tu mereka yakin yang mereka akan dapat bertemu dengan Allah pada hari kiamat, dan mereka bila bertemu dengan Allah, Allah membantu mereka untuk melihat Allah Subhanahu wa taala dengan penglihatan mata mereka melalui tahap kesabaran mereka. Melalui tahap kesabaran mereka. Baik. Maka di sini pentingnya untuk kita melihat tentang beberapa perkara yang berkaitan dengan darjat kesabaran. Darjat kesabaran atau dipanggil maratib, tingkatan. Tingkatan kesabaran. Baik. Pertama sekali, para ulama telah pun membahagikan darjat atau tingkatan kesabaran itu kepada beberapa bentuk darjatnya. Yang ni saya tak masukkan ni, saya buat yang ringkasan saja yang dalam nota ni ya. Ini kena catat dah ya. Yang pertama, darjat kesabaran itu adalah sabar kepada takdir Allah Ta'ala atau qada dan qadar Allah Ta'ala. Ini darjat pertama. Bila hamba Allah, dia boleh berdamai dengan takdir Allah. Dia boleh redha dengan takdir Allah dan dia boleh menerima takdir Allah itu dengan baik. Sama ada takdir yang baik atau takdir yang buruk. Jadi dia boleh redha, dia boleh sabar. Ya. Nah, ini adalah merupakan darjat sabar yang pertama. Yang mana apabila Allah memberikan kepada mereka ujian pada takdir Allah itu, lalu mereka berkata seperti mana Nabi sebut dalam hadis, masya Allahu qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Ya, bila mereka mendapat takdir daripada ketetapan Allah, mereka berkata hadza ma qaddarallah wa ma syaa fa'al. Ini adalah merupakan takdir Allah dan Allah berkuasa untuk melakukan apa yang dia kehendaki. Ataupun dia menyebutkan seperti mana Allah kata dalam surah Baqarah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Mereka berkata, sesungguhnya kami daripada Allah dan kepada Allah kami akan kembali. Ataupun bila dia mendapat musibah yang buruk, dia akan berkata alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas keadaan apapun. Ya. Yang kedua, darjat kesabaran itu adalah mereka yang bersabar dalam meninggalkan dan menjauhi segala larangan Allah Ta'ala. Segala bentuk larangan dan segala bentuk kemurkaan Allah. Ini darjat yang kedua. Bila dia memiliki kemampuan untuk meninggalkan, menghindarkan, menjauhi daripada perkara-perkara yang ditegah dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sabar dalam mentaati Allah, sama ada dalam perkara yang wajib atau perkara yang sunat. Ya, sama ada dalam perkara yang wajib ataupun dalam perkara yang sunat. Baik. Kemudiannya bersabarnya ia
bersabarnya ia pada kurniaan nikmat dan ujian. Tadi takdir ya. Ada ulama bezakan, ada ulama disamakan ya. Dia bersabar dalam menguruskan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah memberikan kepadanya nikmat, maka dia telah bersabar dengan menjadikan nikmat itu sebagai tanda kesyukurannya kepada Allah. Jadi orang yang paling tinggi darjat sabar ni ulama kata dihimpun pada dirinya 3 sifat. Syukur, redha, sabar. Syukur, redha, sabar, ya. So bila dia dah sampai tingkatan yang keempat ini, sampai peringkat dia boleh syukur dengan nikmat Allah Taala. Yang takdir Allah tu dia boleh redha. Bila ujian Allah dia boleh sabar. Nak buat perintah Allah dia boleh sabar. Tinggal larangan Allah dia boleh sabar. Dan yang terakhir, yang kelima adalah tingkatan terakhir bersabar dengan kejahatan dan juga keburukan manusia. Ya, apa yang manusia hasad pada dia, fitnah dia, dendam pada dia, yang ni dinamakan dalam Quran sabrun jamil, yang Allah sifatkan padanya Nabi Yaqub alaihi salam memiliki sabrun jamil, sabar dengan kejahatan dan keburukan anak-anaknya. Ini darjat yang paling tinggi, iaitu dia sampai kepada darjat yang melengkapkan semua tahap dan tingkatan sabar. Ya. Okey, baik. Kemudian kita sambung balik antara amalan yang seterusnya yang membantu adalah doa. Adalah doa. Kita kena doa. Doa minta, ya Allah, rezekikanlah bagiku agar aku dapat melihatmu di hari akhirat. Antaranya disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Atha ibn Sa'ib. Tapi doa ni panjang ni, saya ambil dia punya apa ni keratan dia sajalah ya. Doa ni panjang ya. Katanya, kata Atha bin Sa'ib daripada bapaknya, kami solat bersama Ammar bin Yasir satu solat. Kemudian Ammar bin Yasir ni sahabat, dia ringkaskan solatnya, maka dia berkata, kaum berkata kat dia, kaum tegur dia lah, biasa sembahyang lama, kenapa kali ini sembahyang ringkas? Ya, dia kata, kerana aku teringat sesuatu yang aku nak bagi tahu kat kalian. Doa yang aku dengar daripada Nabi SAW. Doa yang aku dengar daripada Nabi SAW. Baik, antara kandungan doa tu panjang ya, saya ambil yang bahagian tu saja. Mana ni? Baik, antara dalam doa itu, Nabi SAW berdoa, baginda mengatakan bahawasanya, okey, wa as'aluka ladzatan nazari ila wajhik, hadis riwayat Nasa'i ya, wasyauqa ila liqa'ik fi ghairi dharra'i mudirrah wala fitnatin mudillah. Itu doa dia. Doa dia panjang. Allahumma bi'ilmikal ghaib, ya Allah dengan ilmu kau yang mengetahui benda ghaib, wa qudratika 'alal khalq, dan kudrat kamu atas makhluk, ahyini ma 'alimtal hayata khairan li. Nabi kata, hidupkanlah aku dalam kehidupan yang baik untukku, dan matikanlah aku jika engkau tahu mati itu lebih baik bagiku. Ya Allah, aku memohon rasa takut padamu dalam keadaan bersendirian atau terang-terangan. Panjang doanya sampailah. Okey, kita tambah begini. Allahumma inni as'aluka ladzatan nazari ila wajhik wasyauqa ila liqa'ik fi ghairi dharra'a mudillah wala fitnatin mudillah. Saya pun tak hafal lagi. Maksudnya, Allahumma inni, ya Allah ya Tuhanku, as'aluka, aku memohon kepadamu,
ladzatan nazari, kelazatan melihat, ila wajhi, melihat wajah kamu, wasyauqa ila liqa'i, dan memohon rasa rindu untuk bertemu, memohon rasa rindu untuk bertemu denganmu. Dan juga rasa rindu untuk bertemu denganmu, fi ghairi dharra'i mudirrah, dalam keadaan aku bertemu denganmu ya Allah, aku tidak ditimpakan dharra', kesusahan lagi mudarat. Jangan kita jumpa Allah ke akhirat dan kadang kita susah, peluh, penat, kena azab. Tidak. Wala fitnatin mudillah, dan tidak juga kami dapat bertemu denganmu ya Allah dalam keadaan kami ditimpakan fitnah yang menyesatkan kami, yang menyebabkan kami tak dapat melihatmu ya Allah. Maka ini antara beberapa amalan yang disarankan oleh para ulama. Ya, antaranya juga amalan terakhir seperti mana disebutkan, ahli syurga akan dapat melihat Allah Ta'ala pada setiap hari Jumaat. Setiap hari Jumaat. Ubat turun. Baik. Antaranya Nabi menggalakkan kita supaya kita memelihara 2 waktu solat. Memelihara 2 waktu solat. Solat yang pertama adalah solat subuh. Dan solat yang kedua adalah merupakan solat asar. Solat kedua adalah solat asar. Okey. Minta maaf. Kerana dalam hadis Nabi SAW menyatakan, ketika kami sedang duduk bersama-sama dengan Nabi SAW, kami memandang ke arah bulan pada malam yang terang. Maka Nabi menyatakan, kamu akan melihat Tuhan kamu seperti mana kamu melihat bulan pada malam ini. Tidak ada yang menghalangi kamu daripada melihatnya seperti mana kamu melihat dengan jelas dan terang pada malam ini. Kemudian Nabi kata, jika kamu mampu, alla tughlabu ala salah, jangan kamu ini dilekakan terhadap 2 solat. Solat ketika terbit matahari dan solat ketika terbenam matahari. Yakni solat subuh dan solat asar. Ini menunjukkan keutamaan kena jaga 2 solat ini. Kenapa 2 solat ini? Kerana kata para ulama, kita boleh tengok Allah dalam syurga sehari 2 kali. Hari Jumaat tu kita boleh tengok 2 kali. Lepas subuh sekali, lepas asar sekali, ya, petang sekali. Maka ini menunjukkan kepada kita bahawasanya yang mana Nabi SAW ada menyatakan, man sallal bardain dakhalal jannah. Siapa yang solat 2 waktu subuh dan asar, dia akan masuk syurga. Kenapa? Sebab 2 waktu solat ini adalah merupakan 2 waktu yang banyak dilalaikan oleh manusia. Subuh kan orang tidur sampai terlepas waktu subuh. Dan dia antara waktu solat yang paling berat, Nabi kata, bagi orang munafik. Yang kedua adalah asar. Sebab asar ni orang dah penat kerja. Ya, orang dah penat kerja, orang duk sibuk duk kira keuntungan, orang sibuk kemas
barang-barangan keperluan dia sampai dia tertinggal solat asar. Ya, sampai dia meninggalkan solat asar. Dan solat yang ketiga ada yang mengatakan solat isyak. Dan solat isyak juga adalah solat yang sering kali ada sebagian ulama tafsirkan solat tu adalah solat isyak. Ini subuh, asar dan isyak. Ya. Okey, baik. Sekarang ni kita masuk pada ayat ke-16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Thumma innahum lasalul jahim. Yang bermaksud kemudian sesungguhnya mereka akan menderita bakaran neraka. Allah Ta'ala menyatakan setelah ahli neraka itu Allah hijabkan mereka daripada melihat Allah. Allah halang mereka daripada mendapat keampunan, syafaah dan segalanya yang kita dah bincang. Lepas habis tu Allah nyalakan bagi mereka neraka. Apa maksud lasalu? Pertama maknanya dinyalakan api neraka itu kepada mereka. Ada yang kata lasalu itu memberi maksud disediakan bagi mereka azab-azab di dalam neraka. Maksudnya sebelum mereka masuk neraka, api itu telah pun dinyalakan. Sebelum mereka dicampak dalam neraka, azab neraka itu telah pun disediakan untuk mereka. Itu maksud ayat lasalul jahim. Sekarang kita tengok ada ulama, saya terlupa nak sebut tafsir ni. Ulama mengatakan perkataan lasalu itu juga adalah merujuk kepada maksud, ya, merujuk kepada maksud iaitu bahan bakaran. Bahan bakaran. Kerana perkataan lasalu itu juga, ya, lasalu itu juga memberi maksud bahan bakaran. Maknanya Allah menyatakan ahli neraka ni mereka akan dijadikan sebagai bahan bakaran neraka. Bahan bakaran neraka, ya. Maksudnya bila mereka dijadikan bahan bakaran neraka, dalam erti kata yang lain, bila mereka dilemparkan dalam neraka seperti mana minyak yang disimbahkan ke dalam api. Apa jadi? Apinya akan jadi lebih marah. Apinya akan jadi lebih panas. Apinya akan jadi lebih besar. Itu maksudnya. Maksudnya Allah kata, kami akan menjadikan ahli neraka itu sebagai bahan bakaran neraka, iaitu untuk memanaskan lagi api neraka dan juga untuk menyebabkan api neraka itu menjadi lebih menyala untuk mereka. Ya. Baik. Okey. Yang seterusnya kita tengok kat sini tadabbur dia. Yang pertama, golongan yang dinyalakan api neraka pada hari kiamat. Ini disebutkan di dalam hadis. Saya ambil dalam riwayat-riwayat hadis. Golongan-golongan yang Nabi SAW sebutkan, mereka ni adalah antara golongan yang terawal. Yang terawal yang akan dinyalakan bagi mereka api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Golongan yang terawal yang akan dinyalakan bagi mereka api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Siapa golongan ni? Pertama, pendusta yang ingkar dan menyembunyikan kebenaran. Ini antara golongan yang pertama. Ini juga boleh rujuk di dalam Al-Quranul Karim. Ya, dalam Al-Quran juga Allah Ta'ala ada menyebutkan golongan yang dinyalakan bagi mereka api neraka Jahannam. Ya.
Antaranya adalah golongan yang ingkar kepada kebenaran, dia dah tak terima kebenaran. Lepas tu dia dustakan kebenaran itu dan dia mengajak orang untuk mendustakannya. Dia tak beriman, dia dustakan, lepas tu dia ajak orang untuk mendustakan mendustakan kebenaran itu. Ya, mendustakan kebenaran itu. Baik. Ini adalah golongan yang pertama. Ini boleh tengok dalam surah Al-Waqi'ah ayat 92 hingga 94. Surah Al-Waqi'ah 92 hingga 94. Baik. Yang kedua, golongan yang sesat dan menyesatkan agama. Maksudnya golongan orang-orang yang sesat dan dia menyesatkan orang lain. Dia buat ajaran sesat, ya. Kemudian dia ajak orang kepada kesesatan. Ini antara golongan tersebut yang akan dinyalakan bagi mereka api neraka Allah. Allah akan nyalakan api neraka itu kepada mereka. Ini kita boleh lihat, ya, disebutkan di dalam salah satu daripada hadis Nabi SAW. Ya. Dalam sebuah hadis Nabi dinyatakan bahawasanya antaranya adalah orang yang menyesatkan orang lain. Ini boleh tengok dalam surah Al-Infitar juga pada ayat 14 dan ayat 15. Kerana mereka yang menyesatkan orang ini termasuk di kalangan mereka adalah golongan fujjar. Okey, yang ketiga, orang kafir dan orang musyrik. Orang kafir dan orang musyrik. Ini boleh tengok dalam surah Al-Lail pada ayat 15 dan ayat 16. Yang keempat, golongan tangan kiri. Ya, ini golongan ashabus shimal. Golongan ashabus shimal. Ini pun ada dalam Quran yang menyebutkan akan dinyalakan bagi mereka api neraka Allah Subhanahu wa taala. Misalan contoh, kalau kita tengok di dalam surah Al-Haqqah, Allah sebut pada ayat 31. Daripada ayat 25 sampai ayat 31 Allah sebut tsummal jahima sallu. Kemudian orang yang menerima buku dengan tangan kiri ini, neraka jahim tu akan dinyalakan bagi mereka. Baik. Kemudian kita tengok lagi. Siapakah golongan itu? Golongan yang melampaui batas. Golongan yang melampaui batas. Yang tadi itu golongan tangan kiri atau daripada arah belakang, ya. Golongan yang menerima buku dengan tangan kiri atau daripada arah belakang, golongan keempat tu. Yang tu pun ada disebut juga dalam surah Al-Insyiqaq. Okay, sekarang ni kita nak tengok yang tadi tu, golongan yang melampaui batas. Antara yang disebutkan golongan yang melampaui batas itu di dalam ayat Al-Quran, Allah Ta'ala menyatakan mana ya? Kejap ya. Baik. Okey, boleh tengok dalam surah Sad ayat 55 dan ayat 56. Golongan yang melampaui batas. Allah sebut wa inna
wa inna lit-taghina la syarra ma'ab jahannama yaslaunaha. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, bagi orang yang melampaui batas itu, bagi mereka seburuk-buruk tempat kembali, yakni neraka Jahannam, lalu dinyalakan api baginya. Dinyalakan api baginya. Kemudian yang seterusnya adalah golongan yang angkuh dan sombong. Golongan yang angkuh dan sombong. Ini orang-orang yang sombong dan orang-orang yang angkuh. Okey, golongan yang angkuh dan sombong. Ini boleh tengok dalam surah Al-Masad, iaitu tentang sikap Abu Lahab. Sayasla naran zatal lahab. Gambaran terhadap Abu Lahab dan isterinya Ummu Jamil. Ini adalah golongan orang yang sombong dan angkuh yang dinyalakan bagi mereka akan api neraka Allah. Maksudnya inilah golongan bila mereka masuk ke dalam neraka atau sebelum mereka masuk ke dalam neraka akan dinyalakan bagi mereka dan untuk mereka api neraka Jahannam itu setinggi-tingginya. Okey, seterusnya kita tengok yang berikutnya. Api neraka dinyalakan kerana 7 golongan. Tadi kita cerita bagaimana orang yang dinyalakan baginya, orang yang di mana neraka menyalakan api untuknya. Tapi yang golongan yang 7 ni adalah merupakan golongan orang-orang yang bila dia masuk ke dalam neraka di kalangan orang Islam lalu dinyalakan api itu ke atas mereka. Yang tadi kita cerita bagi orang yang tidak Islam. Yang sekarang ni kita cerita mengenai orang Islam, ya. Ini adalah orang Islam yang akan dinyalakan baginya api neraka untuknya. Yang pertama disebutkan di sini, murka dan api neraka akan dinyalakan kerana 7 sebab. Tadi orang yang dinyalakan baginya api neraka. Sekarang ni api neraka ni dia akan marah dan dia akan menyala kerana 7 sebab ini. Jangan confuse ya. Yang tadi itu golongan yang dinyalakan api untuk dia. Yang ni api itu akan menjadi bertambah marah jika ada 7 golongan ini. Yang sebelum ni bila dia masuk neraka, neraka nyalakan untuk dia. Yang ni neraka akan bertambah-tambah nyalaannya kerana 7 sebab ini. Pertama, api neraka akan dinyalakan pada hari kiamat kepada sesiapa yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Siapa saja yang Allah Ta'ala murka, siapa saja yang Allah Ta'ala murka dan Allah Ta'ala benci, maka akan dinyalakan baginya api neraka Allah. Ya. Ini adalah merupakan sebab yang pertama. Api neraka akan panas dan akan bertambah kepanasan apabila Allah murka dan Allah benci atau Allah laknat kepada seseorang itu. Apabila Allah murka dan Allah laknat pada seseorang itu. Sebab tu bila kita
bersedekah, dalam hadis Nabi kata boleh menutup murka Allah. Jadi bila kita sedekah, sedekah tu akan padamkan balik murka Allah dan akan memadamkan balik api yang telah dinyalakan kepada seseorang itu sebelum dia mati lagi. Ya. Baik, yang kedua, dosa dan maksiat. Bila seseorang hamba tu melakukan dosa atau melakukan maksiat, bila seseorang itu melakukan dosa dan melakukan maksiat, maka api neraka juga akan dinyalakan baginya. Api neraka pun akan dinyalakan baginya. Maknanya sebab yang kedua adalah api neraka akan dinyalakan baginya adalah kerana perbuatan dosa dan perbuatan maksiat. Yang ketiga, kufur dan syirik. Jika ada orang Islam yang mengerjakan perbuatan dosa seperti kufur dan syirik. Umpama contohnya, jika mereka terlibat dengan pengamalan pembomohan, ya, ataupun dengan khurafat, tangkal dan seumpama dengannya, ya, maka itu semua akan menjadi asbab dinyalakan bagi mereka api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, penyeru kepada kejahatan dan kesesatan, iaitu orang yang memulakan dan mengajak dan menyeru orang kepada kesesatan atau kepada kejahatan. Maksudnya orang yang menjadi pencetus, dia yang memulakan ajak orang buat kesesatan atau ajak orang buat keburukan. Dia yang tunjukkan contoh yang tak baik. Dia yang menjadi pemula, lalu orang mengikutinya. Jadi orang yang memulai sesuatu ini akan dinyalakan untuk mereka api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ini akan dinyalakan baginya api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima, riak dan ujub. Orang yang riak dan orang yang ujub juga akan dinyalakan baginya api neraka Allah. Bagi sesiapa saja yang riak dalam amalannya, riak dengan ilmu ataupun apa sajalah, kekayaan dan sebagainya, atau ujub bangga diri, maka api neraka juga akan dinyalakan baginya. Yang keenam, pemimpin yang zalim akan dinyalakan juga bagi seseorang itu pemimpin yang zalim. Api neraka juga akan dinyalakan kepada pemimpin yang zalim, yang menindas atau menekan atau menzalimi rakyatnya. Ini pun disebutkan di dalam hadis Nabi SAW. Dan yang ketujuh, pembuat patung atau sembahan. Orang yang melukis, yang mana akhirnya lukisan itu dijadikan sebagai pujaan, orang yang mengukir patung, orang yang memahat patung, dan akhirnya patung itu dijadikan sebagai sembahan. Jadi orang yang seperti ini pun akan api neraka nyalakan untuk dia. Ini berdasarkan kepada sebuah hadis daripada Nabi SAW. Di tiga ni Nabi sebut serentak dalam hadisnya. Riya, pimpin zalim, pembuat patung. Nabi kata api neraka akan menyalakan, akan mengeluarkan kepalanya pada hari kiamat dalam keadaan dia memerhatikan dan dia melihat dan mendengar dan bercakap, aku telah diperintahkan oleh Tuhanku untuk mencari tiga golongan ini untuk dinyalakan api baginya. Yang pertama, orang riak dan ujub, dan pemimpin yang zalim,
dan yang ketiga pembuat patung dan sembahan. Okay, ini adalah golongan tersebut. Okay, sekarang kita masuk ayat ke-17. ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ. Kata Allah Ta'ala sambungan, lepas Allah bagi tahu mereka ni akan menyalakan api neraka dan api neraka akan dinyalakan untuk mereka. Kemudian Allah sambung pula, Allah kata, kemudiannya akan dikatakan kepada mereka ini, inilah dia azab seksa yang kamu dustakan dahulu. Inilah dia azab seksa yang kamu dustakan dahulu. Maknanya lepas api neraka dinyalakan untuk mereka, bila mereka dapat menatap dan dapat melihat neraka di hadapan mereka, lalu para malaikat penjaga neraka itu akan memberikan ucapan atau ungkapan kata-kata kepada mereka dengan berkata sebagai sindiran atau ejekan, inilah azab seksa yang dahulu kamu tidak beriman atau kamu tidak percaya, seperti mana yang telah dikhabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Okey, baik. Sekarang kita tengok tadabbur ni. Yang pertama, perkataan dan ucapan kepada ahli neraka ada 4. Ya, ayat ini menceritakan ahli neraka sebelum mereka masuk ke dalam neraka, mereka akan mendapat 4 kata-kata ucapan daripada para malaikat. 4 kata-kata ucapan daripada para malaikat kepada mereka sebelum mereka diazab atau diseksa di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kata-kata yang menakutkan. Jadi sebelum mereka nak masuk dalam neraka, malaikat akan mengungkapkan kepada mereka kata-kata yang menakutkan. Kata-kata yang menakutkan ini adalah kata-kata yang bersifat celaan dan juga kata-kata yang bersifat kemarahan malaikat, ya, dan juga kata-kata cemuhan, kata-kata buruk, gelaran-gelaran yang buruk yang diucapkan oleh para malaikat kepada mereka. Seperti mana kalau kita boleh tengok di dalam ayat Al-Quran, beberapa tempat di mana Allah Subhanahu Wa Taala ada menyebutkan. Misalnya contoh, Allah Ta'ala menyebutkan ala la'nat dan surah Al-A'raf, fa'adzana mu'adzinun bainahum al-la'natullahi 'alal zalimin. Apa maksudnya? Lalu kedengaranlah jeritan suara para malaikat sambil para malaikat berkata, laknatullah, laknat Allah ke atas orang-orang yang zalim. Ke atas orang-orang yang zalim. Ini ucapan para malaikat kepada mereka. Ya, baik. Yang kedua, kata-kata yang menghinakan. Yang kedua, mereka mendapat kata-kata penghinaan. Penghinaan ni adalah merupakan bagaimana malaikat menghina mereka dengan ucapan yang buruk, seperti disebut kepada mereka fabisal qarar dalam ayat Quran. Inilah tempat tinggal yang hina bagi kamu. Itu juga Allah banyak sebut dalam Quran, wabisal masir. Ya, dan juga disebutkan bisal masir, seburuk-buruk tempat kembali. Ada juga Allah sebut bisas syarab. Malaikat kata pada mereka bisas syarab, ini adalah minuman yang paling buruk bagi kamu. Itu kata-kata untuk menghina. Ya, bahkan mereka juga akan ditertawakan dan dihinakan oleh orang-orang beriman. Ini kita boleh tengok nanti di hujung surah Al-Mutaffifin, ada Allah Ta'ala sebut di pengakhiran surah Al-Mutaffifin ni, kalau kita tengok kat situ ada Allah Ta'ala sebut
falyawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun, ayat 34. Pada hari itu orang-orang beriman bila melihat orang-orang kafir atau orang-orang yang berdosa, lalu mereka mentertawakan dengan menghinakan. Yang ketiga, kata celaan dan kejian. Kata celaan dan kejian. Maknanya ini adalah ucapan celaan dan kejian antara sesama ahli neraka antara mereka. Ini yang Allah Ta'ala sebut di dalam ayat Al-Quranul Karim pada surah Al-A'raf ayat 38. Allah menyatakan, kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Bila satu golongan daripada ahli neraka masuk neraka, lalu diikuti golongan yang sesudahnya yang masuk neraka, mereka mencela dan mengeji golongan yang pertama. Ya. Begitu juga boleh tengok dalam surah Hud pada ayat 99. Ini menunjukkan bagi kita mereka juga akan mendapat celaan dan kejian baik daripada para malaikat, baik daripada sesama ahli neraka sendiri, saling laknat melaknat. Boleh tengok juga dalam surah Ghafir pada ayat 52. Allah menyatakan walahumul la'nah walahum su'ud dar. Yang memberi maksud bagi mereka semua itu laknat Allah. Laknat ni adalah celaan, kejian, dan juga su'ud dar, dan bagi mereka juga seburuk-buruk tempat kembali. Dan yang keempat, kata sindiran. Mereka juga akan mendapat kata-kata sindiran oleh para malaikat. Ini berdasarkan ayat yang kita baca tadilah, yang mana para malaikat berkata kepada mereka, hadzal ladzi thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Inilah azab yang dahulu kamu dustakan. Dan banyak lagi kalau kita tengok dalam ayat Quran, para malaikat mencela mereka dengan ayat-ayat yang seperti ini. Dalam surah apa ni? Al-Mulk pun ada. Kalau kita tengok surah Al-Mulk, di mana bila mereka nak masuk, malaikat kata kepada mereka, sindiran, ya, malaikat kata, alam ya'tikum nadhir, wa sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Apabila mereka nak masuk dalam neraka, malaikat menyindir mereka, kamu masuk neraka ni, tak ada ke Allah utuskan nabi atau rasul yang memberikan peringatan pada kamu? Mereka jawab ada. Jadi malaikat nak hina mereka, ya, nak mengejek mereka atau menghina mereka. Baik. Dan banyak lagi lah contoh-contoh dalam ayat Quran. Kalau kita boleh tengok, banyak contoh-contoh kata-kata penghinaan seperti itu. Baik. Kemudian kita tengok yang kedua. Bentuk azab ke atas ahli neraka adalah dibentangkan azab di hadapan mata mereka, lalu diazab sambil dikeji dan dihina atas perbuatan mereka itu. Maknanya ahli neraka ini, mereka diazab dengan 3 bentuk azab. Apabila ahli neraka itu diazab, mereka diazab dengan 3 bentuk azab. 3 bentuk azab. Yang pertama, Allah bagi mereka tengok dulu neraka tu. Sebelum nak lempar dalam neraka tu, Allah bagi mereka tengok dahulu. Allah Ta'ala bagi mereka melihat neraka tersebut. Ini kita boleh tengok dalam surah Al-Mulk pun ada. Allah sebut, falamma ra'auhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru. Sebelum mereka masuk neraka, Allah bagikan mereka melihat, lalu mereka tak kala melihat neraka itu, menyebabkan wajah mereka menjadi si'ah, menjadi amat buruk kerana ketakutan.
Kemudian kita boleh tengok juga Allah Ta'ala sebut ya dalam surah Al-Jin ayat 24, hatta idza ra'au ma yu'adun, apabila mereka melihat azab yang telah dijanjikan pada mereka, lalu mereka pun merasa tidak ada tempat mereka dapat memohon pertolongan dan yang menyelamatkan mereka. Ya, banyaklah dalam ayat Al-Quran. Sama juga dalam surah Asy-Syura, ya, lamma ra'aul azab yaqulu hal ila maradin min sabil. Bila mereka tengok azab Allah dalam neraka, lalu mereka kata, ada tak jalan untuk kami pulang ke dunia untuk kami beriman semula. Ya, banyak lagi lah dalam ayat Quran yang lain. Jadi bentuk yang pertama Allah azab mereka macam mana? Allah bagi mereka tengok dulu, saksikan dulu bentuk-bentuk jenis azab itu. Yang kedua adalah diazabnya mereka, diseksa, dibakar, dipukul oleh para malaikat penjaga neraka, iaitu terdiri daripada malaikat khazanah atau malaikat zabaniyah. Ya, malaikat khazanah atau malaikat zabaniyah. Yang ketiga, lepas malaikat dah azab, malaikat dah pukul mereka, dah siksa mereka, malaikat menghina dan mengeji dan mencerca mereka. Maknanya sambil malaikat pukul, malaikat ejek. Sambil malaikat pukul, malaikat ejek. Perumpamaan ni macam tu. Kalau kita nak faham ayat 17 tadi, maknanya bila malaikat azab mereka, malaikat kata, inilah azab yang kamu dustakan dulu. Rasakan. Inilah azab yang kamu dustakan dulu. Seolah-olah macam mengejek atau menyindir mereka. Kalau kita tengok dalam ayat Quran pun banyak sebenarnya. Contohnya Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Anfal, fadhuqul azab bima kuntum takfurun. Bila malaikat azab mereka, malaikat kata, rasakanlah azab yang dulu kamu tak beriman tu. Ya, padu bila malaikat azab mereka lagi, malaikat kata, fadhuqu bima nasitum. Dan surah Sajdah, rasakanlah azab yang dulu kamu lupakan, kamu lekakan, kamu lalaikan. Ya. Dan juga banyak lagi lah ayat dalam Al-Quran yang Allah Ta'ala sebut ayat-ayat penghinaan ke atas mereka yang seperti itu. Kerana itu dalam hadis Nabi SAW, Nabi melarang kita apabila kita menjatuhkan hukuman pada seseorang, sambil kita memukulnya, menjatuh hukum padanya, kita mengejeknya atau mencercanya. Nabi larang. Contoh di zaman Nabi SAW, ada seorang lelaki yang bernama Ma'iz. Dia berzina. Ya, lalu dia dah kahwin, Nabi dia kena rejam. Bila dia nak direjam tu, ada sebahagian orang masa melontar batu kepadanya sambil mencercanya. Kata penzina, kata laknat Allah. Bila Nabi dengar, Nabi marah. Nabi kata, janganlah kamu berbuat seperti perbuatan ahli neraka. Macam mana perbuatan ahli neraka? Ahli neraka ni, sambil malaikat azab dia, malaikat menghinanya. Sebab tu kita, kalau kita hukum anak kita ke, kita rotan cucu kita ke, kan, tak boleh sambil kita pukul, kita cakap kat dia, anak pemalas sambil pukul. Anak itu, anak ini, itu tak dibenarkan oleh syarak. Ya, perbuatan itu dilarang. Ya, kerana kita pukul dia tu dah hukuman bagi dia. Lepas tu kita kata lagi perkataan dekat dia, maka itu dikira melampau. Ya, melampaui batas. Sebab tu ada sahabat Nabi, dia pernah marah kat hamba dia, sambil dipukul hamba dia, dia mencerca dan menghina hamba yang berkulit hitam itu, maka Nabi jadi marah. Sehingga akhirnya sahabat tu jadi takut, maka dia telah memerdekakan hambanya itu, supaya dia berharap Allah melepaskan hukumannya di hari akhirat. Ya, jadi ini satu pengajaran yang penting, kerana kalau orang tu dah dihukum dengan hukuman, tak bolehlah kita tambah lagi dengan cercaan, ejekan, kerana itu hanya selayaknya diberikan kepada ahli neraka saja. Contoh kalau kita tengok orang kena
sebat kan. Dia tengok orang buat kesalahan, dia kena sebat. Sambil dia kena sebat, kita maki dia, cerca dia. Itu tak boleh ya. Agama tak benarkan kita berbuat seperti itu. Kerana dia telah pun dijatuhkan hukuman atas kesalahannya, maka tak boleh kita menambahkan apa yang tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Baik, wallahu alam. Sekadar itu, insya-Allah kita akan sambung ayat 18 di kemudiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.